Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan saudara mara semua, jumpa lagi dengan channel Syirah Lover. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Jadi hari ini saya minta teman kekawanan saudara mara semua untuk meluloskan satu hayalan saya masa kecil. Iaitu masa kecil dulu saya selalu berangan apabila dah besar nanti menjadi pembaca berita, entah itu dekat Malaysia, Singapura ataupun Indonesia. Jadi kalau dekat Singapura, biasa saya lagi kecil tu dengar radio Warna 94.2 atau 0.5 FM. Lepas tu habis baca berita, saya akan mengajuk. Itu kelaku saya dari kecil. Lepas tu kalau ada berita dari TV1 atau TV3, lepas tu saya juga akan mengajuknya. Dan apabila ada berita di TVRI, saya juga akan mengajuknya. Jadi kadang sampailah ke besar ni, apabila tengok berita, lepas tu saya baca pula dekat surat khabar. Saya nak tiru macam mana cara pembaca berita bacanya kan. Jadi hari ni saya akan membacakan berita. Cak kononnya saya adalah seorang pembaca berita dari TVRI, TV3 Malaysia. Lepas tu pembaca radio Warna 94.2 FM Singapura tu. Jadi ni macam nak meluloskan tekak hayalan saya je lah sebenarnya. Oh ya, ada yang hari tu komen minta reaction Melayu Selatan Myanmar. Saya minta tolong untuk komen semula, kerana saya tadi dah cari cuma tak berjumpa. Saya dekat video yang mana ada komen tu. Sebenarnya saya dah ada tengok video tentang Melayu di Selatan Myanmar ni, berasal daripada Kedah. Cuma mungkin agaknya link yang diberi oleh salah satu subscriber kita ni, saya belum pernah tengok. Jadi nanti kalau saya reaction, jadi maksudnya yalah, saya buat video reaction untuk Melayu memang belum kan. Yang mudah-mudahan kita. Jadi pembaca berita tu biasanya bacanya laju. Dia macam tak ada jeda, tapi sesak nafas. Tapi saya cuba je lah untuk jadi pembaca berita. Pertama, saya akan berangan menjadi pembaca berita Indonesia. Tarik nafas dulu. Baca berita kan dia baca laju. Jadi saya cuba baca laju sekarang ni. Okey, baik. Jadi pertama saya akan baca dari berita Antara News. Saya akan berangan jadi seorang pembaca berita TVRI pada tahun 92 atau 95. Penyerang Osas Saham menegaskan dirinya masih berseragam PSM Makassar lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2020. Saya masih di PSM, memang ada banyak tawaran yang datang, tetapi PSM tidak mau melepas saya, ujar Osas kepada Antara di Jakarta Senin 7 September. Pesepak bola naturalisasi tersebut berikrar untuk memberikan yang terbaik bagi klub yang dibelanya. Bahkan dia ingin membuat 2 digit gol untuk PSM di musim 2020. Osas mau menampilkan performa terbaik agar kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia. Target saya 25 gol musim ini untuk PSM. Saya ingin memperkuat timnas supaya dapat membantu negara mendapatkan prestasi terbaik, tutur dia. Osas sendiri mengaku masih berada di Jakarta. Pria berusia 33 tahun itu menunggu panggilan dari PSM untuk berlatih dan melakukan persiapan menuju lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2020. Kami belum mulai latihan, tidak seperti tim-tim lain. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada saya dan tidak cedera, kata dia. Itu dia. Dari TVRI, dari Jakarta melaporkan, dari studio Senayan Jakarta melaporkan. Lepas tu kita jadi membaca berita. Video apa sebenarnya? Kita jadi membaca berita TV3 pula. Kita tarik nafas. Biasanya membaca berita tu baca laju-laju lah. Okey, saya cuba baca laju pula untuk sebagai pembaca berita Malaysia Cak Konon ini. Baik, tarik nafas. Skuad berbasikal pada negara menerima 3 slot acara lelaki dan 1 acara wanita pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang bakal berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September 2021. Penyelarah pasukan Kamarul Aizat Osman berkata slot berkenaan diberikan oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI kepada skuad berbasikal pada negara yang mempamerkan persembahan cemerlang dan beberapa kejohanan kelayakan Paralimpik tahun lepas. Katanya Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM akan memutuskan senarai akhir pelumba ke Tokyo sebelum tarikh iaitu pada Jun 2021. Kriteria pemilihan ke Tokyo dikirim berdasarkan catatan masa perlumbaan berkenaan, terutamanya dalam acara basikal track. Kita mengharapkan skuad pecuk pasukan lelaki negara dapat menghadirkan kilauan pingat di Tokyo nanti, memandangkan mereka meraih kedudukan kelima pada kejohanan basikal track pada dunia di Milton, Canada awal tahun ini. Katanya kepada bernama baru-baru ini. Kamarul Aizat berkata seramai 6 pelumba iaitu 4 lelaki dan 2 wanita kini diletakkan di bawah program Road to Tokyo RTT. Okey, dari TV3 melaporkan. Itu dia. Lepas tu kita
Apa ni? Kita berangan jadi pembaca berita Singapura. Okay, saya cuba ajuk. Selepas lebih 5 bulan Liga Perdana Singapura SPL terhenti, pasukan-pasukan liga itu kini kiat menyambung semula latihan sepenuhnya sejak Selasa lalu 1 September. Ini meskipun masih belum dapat dipastikan bila pertarungan akan disambung semula. Berita Media Corp turun pada untuk meninjau sentimen para pemain dan jurulatih pasukan-pasukan SPL. Latihan sepenuhnya berita baik untuk klub-klub SPL selepas hanya 3 pusingan perlawanan Liga Perdana Singapura SPL terpaksa digantung pada 24 Mac akibat penularan COVID-19. 3 bulan kemudian, kesemua 9 klub SPL termasuk klub luar negara Brunei DPM FC dibolehkan menyambung semula ke latihan apabila kelonggaran diberikan. Okey, lebih kurang untuk Radio Warna Singapura. Baik, jadi untuk yang biasa mendengarkan, okey, saya lepas macam dulu. Untuk yang biasa macam dengar berita dari beberapa negara ni, agaknya dia tak heran. Agaknya cuma menariknya adalah kalau kita baca atau kita tengok berita dari beberapa stasiun TV ni, macam kalau ada tentang masa lagi kecil tu, kalau ada tentang Bosnia atau Chechnya, jadi dekat TV3 pun ambil, dekat TVRI pun ambil, dekat Radio Warna Singapura ni pun ambil. Jadi macam mendengar berita tentang Bosnia tu, jadi saya jadi lagi kecil tu lah, saya jadi macam teringat satu hari ke Bosnia. Ke Chechnya gitu juga ada tahun 92-96 tu. Berita internasional biasanya diisi dua hal ni. Kalau tak Bosnia, Chechnya ataupun Kosovo akhirnya kan. Jadi Palestin juga pada masa tu. Jadi dengan masa kecil yang memang biasa mendengarkan 3 berita dari 3 sumber negara ni, memang membuatkan memang cintalah kepada ketiga-tiga negara. Kadang ada juga berita yang macam lain kata ni ada juga. Cuma untuk lebih senangnya memang ketiga negara sebenarnya luar biasa. Dia agaknya ada kompetisi antara satu dengan yang lain, terutama tentang bola. Tentang bola tu biasanya kita tengok macam babak pertama kita tengok SCTV misalkan, TV Indonesia. Lepas tu babak kedua kita tengok TV3. Lepas tu nanti kita ketawa sendiri kerana ini kata Indonesia, ini kata Malaysia. Biasa saya dengan kawan kalau ramai tengok bola macam tu. Baik, saya rasa itu je video merapik kita hari ni. Berikan komennya yang tadi tentang Myanmar tu juga, yang juga tentang kenapa logat Johor Riau dipakai di Malaysia, dipakai meluas di Malaysia juga. Tolong komen lagi, nanti saya buat video reaksinya. Itu je video kita sekali ni. Salam dari Melayu Kepulauan Riau. Terima kasih. Salam satu Melayu, takkan Melayu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.